Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Apa khabar bagi tuan-tuan puan-puan yang mati Allah sekalian? Kita bertemu dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Pada hari ini kita bertemu kembali untuk sama-sama kita melihat kepada kalam perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai panduan dalam kita memimpin sebagai ayah yang memimpin keluarga untuk masuk ke syurga. Yang kita doakan pada bulan Ramadan ini, kita menunggu waktu berbuka, menunggu waktu sahur, menunggu pada waktu bila-bila pada bulan Ramadan ini Allah menyatakan pada surah Al-Baqarah ayat 186 seruan seorang hamba untuk berdoa, memohon pada Allah itu pasti Allah ini dekat, Allah menjawab kepada yang bermohon dengan penuh khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang berada di atas talian dan dalam masa yang sama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Ustaz ya, hari ini 5 Ramadan. Ya. 5 Ramadan, alhamdulillah kita bertemu hari ini ya untuk sama-sama kita dalam tajuk kita Ayahku Cinta Pertamaku. Ya, satu tajuk yang amat-amat istimewa pada hari ini lantaran ayah-ayah yang berada di depan kaca TV, yang berada di atas talian pastinya ingin melihat bagaimana ayahku cinta pertama ini disentuh di dalam Al-Quran. Ya, kadang-kadang ada ayah yang memang dah jadi ayah 20, 30, 40 tahun Ustaz ya, ataupun yang bakal jadi ayah tapi tak tahu dekat mana surah yang ada 6,000 lebih ayat dalam Al-Quran ini yang menceritakan tentang betapa istimewanya cinta bersama ayah. Jadi Ustaz, kita nak memulakan majlis kita dan sebenarnya majlis ayah ini kita langsungkan daripada Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah daripada Shah Alam untuk sama-sama kita merealisasikan kepada surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Apabila Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dari siri ke siri kita akan melihat ya, seruan Allah pada orang beriman, pada ayah-ayah yang ingin membina keimanan agar yang pertama kita ingin bina syurga di rumah. Itu adalah kerangka pertama ya. Tuan-tuan nanti boleh muat turun plakat ataupun panduannya di Facebook Saving Families. Dan yang pertama kita nak bina apa? Bina syurga di rumah. Yang pertama. Yang kedua, ya, apabila tuan-tuan melihat kepada plakat yang ada di atas skrin, tuan-tuan boleh muat turun nanti, ialah bina rumah di syurga. Pasal kadang-kadang orang bekerja, tuan-tuan, penat 30 tahun Ustaz ya, tapi rumah masih lagi berhutang. Tak naklah kita sampai ke akhirat pun kena berhutang juga. Hutang dekat akhirat tu lain macam ya. Dia sampai kena masuk satu tempat yang namanya na'udzubillahi min dzalik, neraka Allah kalau tak tempah awal-awal. Ya, dengan rahmat daripada Allah. Dan yang ketiganya, dalam ayat yang kita akan bincang pada hari ini, kita nak tahu apa yang perlu dibuat oleh ayah agar terus berjuang, kerana perjuangan ini amat berbaloi membawa keluarga ke syurga. Jadi Ustaz, pada hari ini kita ingin memulakan bersama memimpin kepada ayah-ayah yang ada di atas talian ya, di Facebook ataupun di depan kaca TV dengan Ummul Quran, agar kita terus mendapat inspirasi. Surah Fatihah ni orang tak pernah jemu Ustaz ya. Dia kalau jemu itu tandanya bahayalah tu Ustaz ya. Jadi Ustaz, mari kita mulakan. Baiklah, sama-sama kita memulakan majlis kita ini dengan satu surah yang begitu agung dalam Al-Quranul Karim yang menjadi pasak kepada kita yang kita tidak boleh hidup tanpanya, iaitu surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita membaca surah Al-Fatihah Ustaznya. Mungkin ada ayah-ayah ataupun ibu-ibu yang menemankan ayah, anak-anak, adik-adik yang menemankan ayah sekarang ini tertanya-tanya ya. Bila kita ulang baca Quran ni Ustaznya, mengapa bila kita dengar je tiba-tiba je jadi tenang, relax ya. Sebenarnya kalau kita tengok dalam Al-Quran itu bila Allah bercakap tentang Quran ini, Allah turunkan ya, perkataan nazala digunakan. Apabila Allah bercakap pasal air daripada langit pun Allah menggunakan perkataan nazala. Air ini Ustaz nanti pukul 7 lebih nanti ya, ataupun kalau katakan tuan-tuan yang bersahur, maksudnya kena minum sebelum kita berpuasa lah ya. Dan bila haus kita minum, dia amat melegakan. Jangan cakap lebih-lebih Ustaz ya. Okey. Air kosong pun okey ya. Itu adalah air yang turun daripada langit. Yang turun juga daripada langit ialah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita haus, kita perlukan air. Bila kita haus bahagian spiritual kita, hati kita ini malah lebih lagi 24 jam perlu diberikan minumannya Ustaznya. Jadi itu sebabnya walaupun Fatihah tu dah berapa banyak kali kita baca, tetapi bila dia dibacakan, dia seperti kita ambil air untuk tubuh badan kita. Bagi ayah-ayah yang dalam kehidupan kita banyak urusan ya, banyak perkara yang kita kena fikirkan, apatah lagi pada zaman COVID-19 Ustaznya, nak fikir itu, nak fikir ini, dalam masa yang sama berfikir pasal Ramadan, raya pula tu nanti macam mana pula nak beli baju raya ke tak payah sebagainya. Maka apabila kita mendapat wahyu, ia akan melegakan hati kita. Ia akan melegakan hati pasangan kita kepada anak kita. Maka itulah yang didoakan, Allahumma ja'alnal Quran, Allah jadikanlah Al-Quran ini sebagai rabi', sebagai musim bunga, sebagai taman yang bersemi pada hati kita. Bila hati ini ada bunga Ustaz ya, bila hati ada bunga, maka insya-Allah sepanjang tahun itulah kita bahagia walaupun ada ujian. Tapi kalau dalam jiwa ini ada kacau, yang kacau itulah walaupun duit banyak dalam bank, ada makanan satu meja, tetapi kerana kacau, dia tidak dapat menghargai apa yang ada di dalam sebuah keluarga. Maka itu sebabnya pada hari ini kita nak melihat kepada surah At-Tur. Surah At-Tur, surah ke-52 pada ayat yang ke-21 hingga 26. Apa yang ada dalam surah ini tuan-tuan adalah surah yang memberi pilihan. Kalau surah sebelumnya, surah 51, surah Az-Zariyat memberi pilihan. Nak rezeki lapang ke nak rezeki sempit? Bagi ayah-ayah topik itu menarik juga. Tapi kita tak bincang hari ini. Kita bincang pada hari ini 52 ini, surah 52, nak ke syurga ataupun ke neraka Allah. Ada pilihan. Allah beri pilihan dalam surah ini dan Allah mulakan dengan Wat-Tur ya. Tur ini maksudnya Ustaz adalah gunung yang ada pokok. Dia merujuk pada gunung tempat Nabi Musa bertemu Allah SWT. Kalau Jabal, gunung yang tak ada pokok. Ya, gunung yang gondol, yang batu saja tu, itu Jabal. Tapi kalau Tur, gunung ataupun bukit yang ada pokok, itu permulaannya, Allah bersumpah. Tetapi kita terus saja forward, teruskan kepada ayat 21 hingga 26. Sebelum ayat 21 ni Allah bercerita pasal syurga. Allah cerita pasal syurga. Kali ini ayat 21 pun Allah cerita pasal syurga, apa yang perlu dibuat oleh ayah-ayah, oleh peneman kepada ayah dan juga anak kepada ayah untuk kita sama-sama sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari sama-sama kita buka muka surat 524 dipimpin oleh Ustaz Tirmizi Ali untuk kita sama-sama menghayati apakah panduan untuk ayah seperti saya, seperti tuan-tuan sekalian yang berada di depan kaca TV ataupun di Facebook untuk sama-sama melihat panduan daripada langit kita. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fazrul. Penonton-penonton, muslimin muslimat, para ayah yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. InsyaAllah sama-sama kita akan membaca panduan ilahi
daripada muka surat yang ke-524 surah At-Tur, iaitu pada ayat yang ke-21 hingga 26. Moga-moga ia menjadi panduan kepada kita, khusus buat para ayah, untuk kita sama-sama membimbing ataupun menyelamatkan anak-anak kita, isteri kita, ahli keluarga kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya berkumpul kita semua di syurga insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين صدق الله العظيم. Surah Allahul Azim, inilah daripada ayat 21 hingga 26 daripada surah At-Tur, ayat yang amat-amat menarik, yang amat menjentik jiwa Ustaz ya. Allah menyatakan tentang orang-orang yang beriman ya, pada ayat 21, berserta zuriat mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam syurga. Subhanallah, inilah yang dimaksudkan dengan masuk syurga satu keluarga. Masuk syurga satu keluarga. Allah menyatakan perkara ini ya, walladzina amanu wattaba'athum zurriyyatahum. Maksudnya apa tuan-tuan? Ayah-ayah yang ada, ayah-ayah yang ada ditemankan oleh ibu, diikuti oleh zuriat, oleh anak, oleh cucu, cicit, keturunan kita dengan apa? Iman. Dengan iman. Apa maksud iman? Iman itu maksudnya kepercayaan kepada Allah dan juga dibenarkan dengan perbuatan. Maksudnya dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita solat, dengan pelbagai perkara keimanan, kebaikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Apa janji Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan jumpakan mereka dengan cucu, cicit, anak mereka. Wama alatnahum min amalihim min syai'. Allah tidak akan kurangkan sekalipun, ya, tidak kurangkan sedikit pun daripada amalan ini. Hingga kan apa yang boleh kita faham di sini tuan-tuan ya, kalau katakan Ustaz ya, si ayah mungkin dia berada di syurga yang tinggi dan kemudian anaknya rendah sedikit pasal ayahnya mungkin baca banyak Quran ya. Tuan-tuan yang berada di rumah sembahyangnya lebih, sembahyang sunat, sembahyang tarawih, tahajudnya, tapi anak mungkin kurang sedikit. Maka balasan di akhirat nanti anak itu berada di bawah. Tetapi ketika berjumpa rasa-rasanya kat mana Ustaz? Dekat atas ke dekat bawah kalau ikutkan kepada ayat ini? Di atas. Jumpa di atas. Jumpa di atas. Pasal Allah beritahu wama alatnahum min amalihim min syai'. Pasal si ayah sudah beramal dengan bagus di atas, maka anak ini yang kurang, dia tidak akan dikurangkan. Si ayah pergi ke bawah jumpa anaknya dekat hotel level 3, tak ada. 3 bintang. Dia akan, anaknya kalau syurga 3 bintang, dia akan pergi kepada
ayahnya yang berada di syurga tahap 6, 7, 8 bintang. Inilah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa tuan-tuan? Kita perasan, kalau kita beri perhatian kepada perkataan wama alatnahum, itu sebenarnya kami tidak kurangkan di syurga. Mengapa? Si ayah itu sanggup turunkan pangkatnya, kurangkan dirinya ketika berada di dunia. Misalnya, dia sanggup pagi-pagi itu sebenarnya boleh je suruh kepada ataupun letak saja jam loceng, bangunlah sendiri. Tetapi ayah yang jawatan amat tinggi sanggup pergi kepada anaknya, bangun, bangun, bangun. Ini adalah ayah yang sanggup untuk merendahkan dirinya di dunia ini untuk mengajak zuriatnya, ahli keluarganya kepada keimanan. Maka di akhirat nanti Allah tidak suruh lagi kita turun pangkat. Ini adalah satu perkara yang amat menarik yang Allah beritahu kepada saya sebagai amalan kita yang perlu kita beri perhatian. Dan selepas itu Allah membawakan kepada kita, ya, pada ayat yang ke-22, 23 ni Ustaz, dia cerita pasal makanan dan juga minuman. Ya, wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Apa saja buah yang nak dapat. Ya, apa sahaja lahmin ini maksudnya daging. Bila bercakap tentang yashtahun ini, satu, dia ingin daging apa? Daging lembu, daging kambing, apa sebagainya. Itu satu. Dan kemudiannya jenis daging pun boleh minta. Ini ada yang sekeping RM500. Kalau kedai dekat Shah Alam ni ada Ustaz, ya. Ustaz mungkin dah pernah pergi. Ya, saya pernah pergi. Saya tengok terkejut. RM500 satu keping, kan? Yang ini RM1,000, RM1,000 satu keping pun boleh kita minta. Dan lebih daripada itu, nak yang apa Ustaz? Half done ataupun yang saya pun tak berapa pandai yang bahagian situ. Di akhirat nanti kita boleh minta daripada Allah. Kalau kita di dunia ini tengok 500 pun terkejut, tetapi di sana ini adalah anugerah bagi ayah-ayah yang memimpin anak-anak pasangan untuk berada di syurga. Walaupun di dunia ini kita serba kekurangan, walaupun di dunia ini bila tengok daging RM500 tu rasa mungkin tak makan lah, tak masuk lagi ke kedai tersebut, ya. Bagi setengah ibu ayah rasa rendahnya diri saya tak mampu nak beli daging ini. Tapi ayah-ayah, apabila kita membina keimanan, Allah menjanjikan walahmim mimma yashtahun. Dan ikuti dengan pada ayat 23 diberikan kaksan, diberikan cawan, ya, ataupun gelas yang ada minuman tidak sia-sia, la la'un fiha wala ta'thim, tidak berdosa. Boleh minum apa sahaja yang dikendaki. Pasal apa? Pasal di dunia ini ayah-ayah mengajar pada si anak, jangan ambil minuman yang haram. Jangan minum sampai kita tidak membawa kepada faedah. Ya, kerana ayah selalu memimpin begitu, maka Allah berikan ganjaran ini di sana. Dan lebih daripada itu, pada ayat 24 Ustaz, ya, bercerita tentang ghilman, ada pelayan yang special yang akan wayatuf, berkeliling dan juga akan menghidangkan, ya, menghidangkan kepada orang-orang yang berada di syurga itu. Maksudnya kalau sekarang ada ayah yang kata saya tak ada orang gaji contohnya, kan? Tak ada orang gaji, tak ada bibik dekat rumah, saya tak mampu nak bayar Ustaz, nak bayar bibik. Bagi ibu-ibu penat untuk membantu si ayah untuk siapkan makanan juadah buka puasa ataupun nak masak pagi-pagi untuk sahur, Allah siapkan ghilman. Dan bagi tuan-tuan, ayah-ayah yang ada bibik sekarang ini, pastikan ada juga bibik apabila sampai di akhirat nanti. Jangan sampai kita jadi bibik bila sampai di akhirat. Kita nak cari sendiri minuman, cari makanan, tapi rupa-rupanya minuman makanan tak disediakan kerana kita tidak mensyukuri apa yang ada, yang dibekalkan oleh Allah di atas muka bumi ini. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, saya sebenarnya nak meminta kepada Ustaz Tirmizi, ya, sebenarnya untuk membaca sekali lagi ayat 25 dan 26, ya. Pasal 25-26 ini Ustaz, ya, cuba Ustaz bayangkanlah, kalau kita ni duduk Ustaz, sekarang ni tak ada makanan Ustaz, ya. Kalau kita dapat makan, ada orang hidang, nak daging datang, nak anggur datang, dan kemudian kita borak, tak payah berceramah, tak payah kerja, borak makan. Rasanya Ustaz, seronok tak seronok? Tak seronok, ya. Tapi kalau katakan kita makan, ya, kita berhibur, kita diberi, tak payah dah kerja dah, dan kemudian kita boleh berborak
Dengan satu lagi, kita ada banyak makanan tapi saya makan di sini, ustaz kat situ tak boleh bercakap. Mana satu yang seronok ustaz? Yang boleh bercakap ke tak boleh bercakap? Yang boleh bercakap. Boleh bercakap. Di dalam ayat ini ada penerangan perkara ini. Boleh tak ustaz baca sekali lagi, tuan-tuan yang berada di rumah, baca ayat 20, 25, 26. Bagaimana rahsia kita nak borak-borak, makan tanpa putus, minta apa sahaja daripada ayat ini. Silakan ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. صدق الله. Dan sebahagian daripada mereka berhadap-hadapan antara satu sama lain, berhadap-hadapan Ustaz ya, dan saling bertegur sapa ataupun saling bersoal-soal, berborak-borak. Ya, pasal dia cabaran Ustaz ya. Kalau duduk kat rumah, kalau Ustaz dengan pasangan ataupun kalau kita dua pun, tapi kita tak bercakap, itu tandanya apa Ustaz? Bahagia ke tak bahagia? Tak bahagia. Tak bahagia. Bagi tuan-tuan, berada di rumah, duduk satu meja, tapi anak tak bercakap dengan ayah, ayah tak cakap dengan ibu, ibu tak bercakap dengan anak, itu tandanya dah dapat mini apa Ustaz? Bukan mini syurga. Ya, nak cakap pun tak mampu ya. Maksudnya apa? Si ayah tak nak bercakap, apatah lagi kalau main telefon, dia tak bercakap antara satu sama lain ataupun dia tak puas hati antara satu sama lain. Preview ataupun apakah dia punya pengenalan kepada syurga ini, kita dapat duduk satu meja ataupun duduk relax dan kita dapat makanan macam-macam sambil berborak-borak Ustaz dengan ahli keluarga kita. Ini yang Allah beritahu kepada siapa? Kepada orang yang qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Kita dulu ini adalah orang yang selalu bimbang, orang yang sentiasa takut, lambat masuk, lambat solat, bimbang nanti kita tak baca Quran, bimbang kalau kita bangun lambat untuk sahur, kata kita lambat untuk berbuka, lambat untuk solat berjemaah, kerana kita bimbang untuk pastikan on time membuat kebaikan. Bimbang saya masuk kerja lambat, bimbang saya tak boleh buat perkara yang terbaik untuk keluarga saya. Kerana ada bimbang ini, Allah berikan kita boleh berborak-borak di syurga, satu pengalaman yang amat menarik. Inilah pengalaman yang penting bila anak berkenal dengan ayah, ya. Ayah sebagai cinta pertama Ustaz ya. Perkara pertama yang yang ayah laungkan ialah azan. Itulah cinta pertama sebenarnya. Dan insya-Allah kita berehat sebentar. Sebentar nanti kita akan mendengar pesan pakar bagaimana membina cinta pertama ayahku. Kita bertemu kembali. Bertemu kembali kita dalam majlis ayah sebagai pemimpin masuk syurga sekeluarga. Dan kali ini tuan-tuan, kita sudah pun melihat kepada surah At-Tur ayat yang ke-21 hingga 26 sebagai panduan ayah yang membina suasana iman di dalam rumah. Nanti balasannya ialah boleh berborak-borak di syurga nanti dengan penuh keamanan, penuh kenyamanan. Kerana apa? Si ayah sentiasa bimbang tentang keimanan dalam rumah agar dapat dibawa dalam kehidupan seharian. Kita ingin bersama dengan pesan pakar pada kali ini. Kita ingin mendengar apakah pengalaman, apakah nasihat daripada pakar yang kita jemput pada hari ini, iaitu kita ada Dr. Nur Ashikin Fazil daripada Hospital University Science Malaysia USM, iaitu sebagai pensyarah perubatan dan pakar psikiatri. Mari kita sama-sama bersama dengan Dr. Nur Ashikin. Assalamualaikum Doktor. Okey, alhamdulillah berjumpa dengan Dr. Ashikin. Nampak ke saya? Nampak tak nampak? Okey, tak apa. Terima kasih sudi bersama dalam majlis ayah pada hari ini.
Dan dalam kerangka tajuk kita pada hari ini, Ayahku Cinta Pertamaku, doktor berpengalaman dalam sebagai pakar psikiatri bertemu dengan pelbagai cabaran masalah sosial. Kalau doktor boleh berkongsi sedikit apakah dapatan, pengalaman dan mengapa, apa pentingnya ayah sebagai satu figura dalam kehidupan anak-anak yang masih kecil, anak-anak remaja hinggalah kepada anak yang umur 50-60 tahun. Silakan doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Fazrul kerana memberi peluang perkongsian ini kepada saya ya. Bila kita bercakap tentang ayahku cinta pertamaku ni, dia lebih berfokus kepada peranan seorang ayah untuk mendidik dan membina perkembangan emosi seorang anak perempuan. Okey. Perkara ini amat-amat penting kerana dia akan mencorakkan dan membentuk kehidupan dewasa ke anak-anak itu. Macam Ustaz kata tadi, daripada kecil sehingga ke dewasa. Okay, kita bagi pertama dulu kenapa pentingnya cinta pertama tu wujud dalam jiwa seorang anak. Okey, sekiranya anak perempuan yang mempunyai cinta ayah sejak kecil lagi tidak akan mudah keluar mencari cinta lain di luar sana. Okey. Kerana dia ada satu figura ataupun model yang sangat dekat dengannya, yang memberi rasa selamat, rasa nyaman kepada dia, menyebabkan dia rasa tidak perlu lagi mencari orang lain. Okey, berbanding dengan seorang ayah yang suka memberi arahan ataupun ingatan secara paksa. Contohnya, jangan keluar rumah dan berkawan dengan lelaki, kena tutup aurat. Tetapi itu diberi tanpa rasa sayang dan rasa cinta, menyebabkan anak-anak itu menerima nasihat ataupun teguran ayah itu tadi sebagai satu ancaman kepada dirinya dalam keadaan marah, benci, dendam dan geram. Menyebabkan anak-anak itu akan mencari atau membuat sesuatu di luar sebagai balasan kepada ayah. Okey, satu kajian yang telah dilakukan menunjukkan 7.3% kanak-kanak daripada umur 13 hingga 17 tahun sekolah menengah telah mengadakan hubungan seksual seawal 14 tahun. Ini menunjukkan satu keadaan yang serius. Jadi, ayah-ayah semua, marilah kita membentuk kasih sayang, membentuk cinta pertama terhadap anak perempuan kita supaya perkara-perkara seperti ini tidak akan berlaku lagi. Okey, pentingnya cinta pertama ayah kepada seorang anak perempuan ini adalah yang lainnya ialah membentuk emosi dan personaliti yang stabil. Okey, bagi seorang anak perempuan, ayah adalah lelaki pertama yang dilihat, yang diperhatikan setiap hari dalam hidupnya. Dia melihat bagaimana ayah berinteraksi, bagaimana ayah melayan ahli keluarganya semua. Tindak tanduk ayah itu akan mempengaruhi emosi dan pola pemikirannya. Okey, ini akan memberi gambaran kepada anak kecil itu tentang lelaki secara keseluruhannya. Jika si ayah telah menarik cinta pertama si anak itu dengan kebaikan atau akhlak yang baik, maka si anak itu merasakan bahawa dunia ini selamat untuk didiami. Maka perasaan yang positif seperti perasaan cinta, kasih sayang, selamat, damai, hormat menghormati dan suka sifat peduli kepada orang lain dan empati akan dapat dibentuk. Okey, sekiranya emosi-emosi ataupun personality positif ini telah dibentuk, maka si ayah akan mudah untuk menasihati anaknya. Dan begitu juga si anak akan mudah menerima nasihat si ayah. Jadi tiada lagi lah berlaku perkataan-perkataan seperti anak derhaka, anak tidak mendengar nasihat, kerana ada mutual emotional relationship between ayah dan si anak tadi. Itulah kenapa pentingnya cinta pertama anak ini perlu bentuk. Sekiranya tiada perkara ini, anak-anak yang tiada kasih sayang atau cinta pertama seorang ayah ini akan mudah mempunyai emosi negatif seperti individualistik, ego, hilang perasaan simpati dan juga suka menyalahkan orang lain. Okey, perkara-perkara ini seterusnya nanti akan membesar dalam diri kanak-kanak itu sehingga adanya perasaan kurang keyakinan diri, banyaknya kebimbangan dan juga kemurungan serta boleh kemungkinan untuk menjadi ganas dan juga hilang kepercayaan pada orang lain. Okey, perkara-perkara ini telah tergambar pun dalam masyarakat kita sebenarnya, di mana dalam survey kajian National Health and Morbidity Survey mengatakan 1 daripada 5 remaja berkemungkinan mengalami kemurungan. Manakala 2 daripada 5 pula mengalami kegelisahan. Itulah perkara-perkara buruk yang mungkin akan semakin meluas dalam masyarakat kita sekiranya ayah ini tidak menjalankan peranan dan tidak membentuk cinta pertama pada anak perempuan terutamanya. Okey, bagaimana si ayah untuk meraih cinta anak perempuan?
Seperti wanita-wanita lain, anak perempuan juga amat berbeza sedikit approach-nya kepada mereka. Saya kelaskan kat sini mesti mempunyai 3 bahasa cinta. Iaitu pertama, cinta hati, iaitu kepekaan. Si ayah mestilah peka dengan keadaan anak-anaknya. Sepertinya anaknya kelihatan sedih, jadi ayah perlulah proaktif pergi bertanya kepada anaknya. Okey, kemudian bahasa kedua ialah bahasa cinta, puji-pujian. Kakak bagus, kakak baik. Itu akan menyebabkan si hati anak ini terbuka, menjadi lembut untuk menerima ayah sebagai cinta pertamanya, sebagai role model dalam hidupnya. Dan akhir sekali ialah bahasa kasih sayang, iaitu bahasa sentuhan. Selain daripada bertanya peka, si ayah perlulah sekali-sekala menyentuh tangan anaknya, memuji ataupun memeluk anaknya dalam keadaan emosional terganggu tadi. Ini akan menyebabkan anak mudah untuk menerima nasihat ke ayah tadi yang akan dipasak, kata Dr. Ustaz Fazrul, dipasak ke dalam lubuk hatinya. Okey, apabila tertanamnya dalam lubuk hati ini, sekiranya walaupun ayah sudah tidak ada lagi, tetapi pesanan nilai yang dibawa oleh ayah itu akan sentiasa diamalkan oleh anak itu, berbanding dengan yang diberi secara paksaan, secara marah, yang menyebabkan nasihat atau nilai itu hanya berada di dalam logik, dalam pemikiran. Jadi bila dalam logik ini, dia mudah terganggu. Sekiranya ada bujukan ataupun influence dari luar, terus mereka akan mengikut kepada ajakan-ajakan itu. Okey, seterusnya Okey, terima perkara kasih. yang saya ingin bincangkan Terima ialah kasih, Doktor, kenapa ramai ayah gagal merebut cinta pertama anak perempuannya. Pertama, kerana yang paling utama ialah ramai sekali yang saya lihat dalam kerjaya saya ialah kerana ayah itu tidak hadir sebagai okey. Okey, terima kasih doktor. Ada poin yang nak disampaikan di situ. Cuma mungkin kalau ada satu soalan, doktor dengar di sana? Okey, jadi antara persoalan yang saya nak sampaikan ataupun lontarkan ialah kadang-kadang ayah itu dia dah tahu dah sekarang ini saya kena memahami hati si anak, kemudian anak perempuan tadi kena memuji dan juga perlu menyentuh. Tetapi si ayah itu sendiri pun dia tak pernah mendapat 3 perkara ini. Bagaimana kalau doktor dapat dengar jelas daripada saya di sini, bagaimana ayah ini ingin memproses balik perkara ini? Ada tak 1-2 tips daripada doktor berdasarkan pengalaman bertemu menyelesaikan isu anak remaja yang ada masalah dengan ibu ayah? Kalau dapat doktor kongsikan. Okey, macam ini ya. Biasa perkara pertama yang saya lakukan ialah saya menerapkan terapi syukur kepada remaja itu. Walaupun ayah kita atau ibu kita tidak seperti yang kita harapkan, okey, kita biasanya kena bersyukur dengan apa yang ada. Seperti kata Al-Quran, sekiranya kamu bersyukur, aku akan tambah nikmatmu. Okey, pertama. Yang kedua, kita harus fokus pada diri kita. Kita bukan nak fokus kepada ayah kita, kerana kita yang bermasalah sekarang, kita yang mengalami ketekanan perasaan sekarang. Jadi apa yang kita perlu buat ialah untuk diri kita sendiri. Okey, kita lupakan, ketepikan dahulu apa yang ibu ayah kita perlu laksanakan itu. Tetapi pada masa yang sama, biasanya kami juga akan membuat terapi keluarga di mana kami akan memanggil kedua ibu bapa dan menasihati apa yang perlu dilakukan kepada anak remaja itu supaya adanya approach kasih sayang bermula semula. Okey, terima kasih doktor. Bertemu lagi insya-Allah. Saya ucapkan terima kasih penghargaan atas kesudian berkongsi pada hari ini dalam program Majlis Ayah, di mana sebentar tadi doktor berkongsi tentang tips bahasa cinta seorang ayah bersama si anak perempuan, Ustaz ya. Masya-Allah, itu penting bila melihat kepada elemen hati dari segi perasaan, kemudian puji-pujian dan juga sentuhan. Dan inilah yang ditunjukkan sebenarnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita melihat bagaimana beliau bersama Fatimah. Kan Fatimah itu adalah satu anak zaman sekarang intan payung lah kan. Okey, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menguruskannya dalam keadaan Fatimah sudah besar pun, sudah jadi isteri orang lah, pasangan kepada Saidina Ali. Masih lagi Nabi ini bertanya, Ustaz ya, bertanya, dan dalam satu peristiwa itu Fatimah menguli tepung tepung untuk buat roti. Jadi dia menyatakan kepenatan ya, itu lambang empati si ayah boleh memahami pada jiwa si anak. Inilah seruan daripada Dr. Nur Ashikin sebentar tadi, agar ayah berfungsi sebagai cinta pertama.
Bila cakap tentang cinta pertama, itu adalah cinta daripada bumi, Ustaz ya. Dan cinta itu sudah tentunya datang daripada iman, daripada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kaitannya. Makin lagi ayah beriman, makin mendapat rahmat daripada Allah, mendapat kasih sayang Allah, maka dia akan mengasihi kepada anaknya lelaki ataupun anak perempuan. Dan apatah lagi bercakap tentang ayah, dia menjadi figura penting dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan perempuan dimati Allah sekalian, inilah yang kita boleh belajar sebentar tadi. Dan Dr. Noor Ashikin tadi berkongsi tentang terapi syukur. Ya, bila kita kaitkan balik Ustaz ya dengan ayat yang Ustaz baca sebentar tadi, ayat 26, iaitu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Salah satu daripada ciri orang yang masuk syurga tadi itu ialah dia rasa takut bimbang. Takut bimbang pada neraka. Salah satu daripada bimbang itu apa? Khawatir saya ini ayah yang tidak bersyukur, ataupun nanti kalau saya tak didik anak saya jenis tak bersyukur, ataupun pasangan saya juga tak jadi orang yang bersyukur, lawannya kufur, akhirnya diberikan azab yang pedih daripada Allah SWT. Kebimbangan itulah sebenarnya yang hadir dalam diri kita. Kebimbangan itu sebenarnya diganjarkan oleh Allah SWT dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah perkara yang kita boleh perhatikan, dan mungkinlah ayat bonus Ustaz ya. Ayat bonus ini yang kita tak baca tadi, tapi kalau Ustaz boleh bagi ayat nombor 28 ya. Ini tambahan ya. Ayat 27 dan 28. Pasal ini dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bertemu dengan Nabi menangis-nangis. Aisyah nak pergi pasar. Jadi tinggalkan Nabi, pergi ke pasar, balik tengok masih lagi Nabi menangis ketika membaca doa yang berteraskan kepada ayat 27-28. Kalau Ustaz boleh tambah satu bonus kepada ayah-ayah yang berada di rumah, silakan Ustaz. Okey, sama-sama kita membaca ayat yang ke-27 dan juga 28 Ustaz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. Sadaqallahu. Surahul Azim. Ini dua ayat bonus Ustaznya, tambahan daripada ayat yang kita baca awal tadi. Nabi berdoa ya, yang disampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Syaibah ya, iaitu Allahumma munna alaina, ya Allah kurniakanlah kepada kami dan jagalah kami daripada siksa yang pedih, waqina adzabas samum, daripada ayat 27 sebentar tadi. Nabi menangis-nangis, teresak-esak. Aisyah pergi keluar, pergi ke kedai, pergi ke pasar, balik tengok Nabi masih lagi amat bimbang. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita memerlukan pengaduan kepada Allah. Ya Allah, manna, kurniakanlah kepada kami ini kurniaan yang besar, wa waqana, iaitu peliharalah kami daripada azab as-samum. Nabi tidak mahu ahli keluarganya disambar oleh api yang panas yang menjulang-julang. Mudah ceritanya Ustaz, kalau katakan anak kita sekarang ini ada, dia dibakar 5 minit. 5 minit sahaja dengan api tong gas dekat belakang rumah tu. Ya, 5 minit pun kita rasa tak sanggup. Kerana apa? Kerana anak tidak bersyukur, tidak musyfiqin, tidak bersungguh-sungguh bimbang pada komitmen yang ada. Itu baru 5 minit. Apatah lagi bercakap tentang
disambar oleh api neraka di akhirat nanti. Kaedah berfikir ini, kaedah berfikir risk management, ya, pengurusan risiko dalam keluarga, bukan sekadar dalam syarikat Ustaz, ya. Biasa cakap risk management ni dalam syarikat. Tapi kalau perkara itu dibawa dalam keluarga kita, itulah rahsia Allah yang Al-Bar Ar-Rahim akan memberikan kebajikan, memberikan rahmat kepada kita. Itu sebabnya daripada sesi perkongsian kita pada hari ini bersama dengan Dr. Noor Ashikin, daripada bacaan ayat daripada Ustaz Tirmizi tadi, kita dapat simpulkan 3 perkara, ya, berdasarkan kepada terutama ayat yang ke-21 sebentar tadi. Mari sama-sama kita lihat apakah yang boleh kita laksanakan. Yang pertama, macam mana nak bina syurga di rumah? Banyakkanlah berborak dan banyakkan membina suasana iman di rumah. Cakap-cakap, Ustaz, ya, macam tadilah. Kalau kita banyak berborak pasal iman di dunia, di akhirat nanti kita akan diberikan peluang bercakap. Pada waktu itu tidak ada kebimbangan lagi. Yang pertama. Yang kedua, seperti mana Nabi SAW berdoa tadi, teresak-esak lama berdoa agar dijauhkan daripada neraka, ditempatkan bersama orang soleh di dalam syurga. Ya, itulah perjuangan iman agar anak dan diri ayah, diri ibu menjadi orang yang soleh-solehah. Dan yang ketiganya, perjuangan. Apakah yang perlu kita perjuangkan dalam rumah bagi ayah-ayah seperti saya yang berada di depan kaca TV? Ajak dan ajak ahli keluarga kepada iman, ya. Seperti mana tadi Nabi dalam ayat ini, ayat 28, tak nak kalau kita ini menyembah, berdoa, mengajak kepada Allah, tapi di tengah-tengah jalan nanti tak nak ikut pula kepada ajakan tersebut. Tetapi berjuang, tetap berjuang. Inilah 3 perkara yang kita boleh belajar daripada surah At-Tur ayat 21 hingga 26 untuk hari ini, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita seharian, terus sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin berdoa, kita ingin bersama memperoleh kurniaan ini. Mari Ustaz, untuk kita berdoa agar Allah mudahkan urusan kita ke syurga, insya-Allah. InsyaAllah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dapat membina keluarga kita, keluarga yang baik, dan menjadi ketua keluarga ataupun ayah yang bertanggungjawab, berperanan besar dalam mendidik anak-anak dan juga isteri kita. Sebagaimana hadis Nabi SAW menyebut khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah SAW. Orang sebaik-baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik dengan ahli keluarganya. Dan aku, kata Nabi, orang yang paling baik dengan ahli keluarga aku. Siapa ahli keluarga kita? Isteri kita, anak-anak kita, mak kita, ayah kita, semuanya. Mereka lah yang berhak sepatutnya mendapat kebaikan daripada kita, daripada orang luar. Mana bermula daripada rumah, Ustaz. Mudah-mudahan kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberi petunjuk kepada kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا وأرحامنا من النار يا حي يا قيوم. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Kami mohon keampunan daripada-Mu, ya Allah. Ampunkanlah kami, khusus para ayah-ayah, ya Allah. Jadikanlah kami ayah yang bertakwa, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami
ayah yang bertanggungjawab berperanan mendidik anak-anak dan isteri kami, ya Allah. Ya Allah, Kau kurniakanlah anak-anak kami, anak-anak yang saleh, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pasangan isteri yang membantu kami untuk menjadi insan yang lebih bertakwa, ya Allah. Ya Allah, sebagaimana kami bergembira berkumpul di sini, ya Allah, lanjutkanlah kami, ya Allah. Pertemukanlah kami sekeluarga di alam akhirat dan memasuki syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kenikmatan sebagaimana ayat yang kami baca pada hari ini, ya Allah. Wa amdadnakum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Iaitulah, dan kami menambahkan kepada mereka buah-buahan dan daging-daging daripada apa sahaja yang mereka inginkan. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami dalam keadaan yang duka cita di hari akhir, ya Allah. Pandanglah kami, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandang rahmat-Mu, ya Allah. Sesungguhnya kami adalah hamba-Mu, ya Allah. Kami adalah hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, perkenankan doa-doa kami ini, ya Allah. Ya Allah, makbulkanlah segala hajat-hajat kami, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami di dunia dan di hari akhirat, ya Allah. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami rezeki yang halal, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal kepada kami dan anak-anak isteri kami, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah daripada kami rezeki yang haram, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada memakan rezeki yang haram kepada kami dan anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, peliharakanlah kami, ya Allah. Ya Allah, peliharakanlah kami, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi atas doa yang kita mohon Allah terima pada hari ini, tuan-tuan, agar ayah-ayah yang ada terus dibina menjadi ayah-ayah yang memimpin untuk terus masuk ke syurga. Kita mendapat manfaat daripada Al-Quran, kita mendapat manfaat daripada wahyu ilahi. Dalam masa yang sama kita juga ingin menyampaikan mesej ini kepada seramai mungkin individu yang berada di mana-mana, terutama sekarang ini kita bercakap tentang COVID-19, tentang apa pesakit-pesakit Ustaznya yang berada di hospital. Jadi dalam kempen wakaf kita mengharapkan pada tuan-tuan yang ada kesempatan, ada kelapangan, boleh meletakkan sedikit daripada rezeki yang Allah kurniakan untuk mewakafkan Quran ke hospital dan pusat kesihatan seluruh negara, yang kita harapkan nanti di hospital doktor, pesakit-pesakit yang ada sempat untuk memegang mushaf Al-Quran, membaca 1-2 ayat, 1-2 halaman, agar mereka mendapat panduan terus memimpin, menjadi pemimpin ayah dalam rumah, ayah di luar rumah untuk masuk syurga sekeluarga. Inilah salah satu kempen yang kita harapkan ia menambahkan lagi saham bagi ayah-ayah yang ada di depan kaca TV, dan moga-moga pada hari ini ayahku, cinta pertamaku itu menjadi satu azimat yang penting, yang sehinggakan bila kita pergi, tuan-tuan, sebagai seorang ayah, sebagaimana kita ada ayah, kita akan terkenang-kenang kepada ayah kita, apa perkara baik yang ayah pernah buat, saya teringat perkara itu dan ini. Harapnya kita juga menimbulkan rasa cinta kepada anak, di mana apabila kita berdoa tadi Ustaz, ya, iaitu ya Allah ampunkanlah kedua ibu bapaku, ya, sebagaimana mereka menjaga kami ketika kecil, warhamhuma kama rabbayani shaghira, iaitu bercakap tentang pendidikan yang penuh rahmah, menjadi pemimpin, masuk syurga sekeluarga. Bertemu kita lagi dalam program ini pada hari esok pada jam yang sama, dan ulangan pada jam 10.30 di Astro Oasis dan jam 4.30 pagi di TV Al-Hijrah dalam program Majlis Ayah, Ayah Memimpin, Terus Memimpin, Masuk Syurga Sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.